Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi wa ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ المصنف في هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكرادس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد بن حنبل والترمذي. Alhamdulillah, kita sambung lagi muzakarah kita Syama'il Muhammadiyah. Masih di dalam bab yang pertama, bab ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada hadis yang kelima. Dan sambung lagi ya. Kata Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana, mencerita akan kami, Muhammad bin Ismail oleh Muhammad bin Ismail. Qala, kata Muhammad bin Ismail, haddatsana, mencerita akan kami, Abu Nu'aim oleh Abu Nu'aim. Qala, berkata Abu Nu'aim, haddatsana Al-Mas'udi, telah mencerita akan kami oleh Al-Mas'udi, an Uthman bin Muslim bin Hurmuzah,
diriwayatkan daripada Uthman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im, diriwayat daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ni sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi pula menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahandanya Abu Talib, pak saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikut jumhur ulama, Abu Talib ni pak saudara Nabi, walaupun kuat membela Nabi tapi tidak dihukumkan Islam di dunia. Karena dia tak mengucap 25 syahadat. Tapi kalau mengikut wakilah satu pendapat di kalangan ulama juga, syarat nak dihukumkan Islam seorang itu tidak mesti dengan mengucap 25 syahadat. Kullu ma yadullu ala imanihi sahha islamuhu. Tiap-tiap lafaz yang menunjuk di atas keimanan di dalam hatinya, walau apa pun lafaz tersebut, maka sahlah Islamnya. Maka sebab tu ada di kalangan ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah juga menghukumkan Abu Talib itu mukmin muslim dunia dan akhirat. Seumpama mufti Syafi'iyah nama Said Zaini Dahlan, Said Ahmad bin Zaini Dahlan kalau tak silap, guru bagi Said Abu Bakar Syahwat Ad-Dimyati. Dia karang satu kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Satu kitab tu menyatakan tentang hujjah bahawasanya Abu Talib ni mukmin muslim. Kerana terlalu banyak Abu Talib dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke ataupun dengan orang lain ke, maknanya seperti dia tu mengakui keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berbentuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam bentuk lafaz yang lain. Itu. Baik. Jadi Sayyidina Ali ini tidak ragu-ragu lagi Al-Qurashiyu Al-Hashimiyu. Ali bin Abi Talib bin Hashim bin Abdi Manaf. Karena sepupu Nabi. Nabi Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Tiga saudara. Ibu kepada Sayyidina Ali ini namanya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maklum diketahui bahwasanya tidak ada anak laki-laki yang menurunkan cucu kepada Rasulullah SAW. Hanya Fatimah Saleh, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah tu bid'atun minni. Fatimah tu ialah bahagian daripada jiwa. Siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia menyakiti aku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya melalui Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikaruniakan oleh Allah Taala cucu. Antara lain yang masyhurnya Hasan Husain. Banyak lagi Hasan Husain, Muhsin saudara lagi. Itu anak laki-laki lah. Kalau anak perempuan ada lagi. Baik. Sunnatullah Allah Taala buat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak seperti mana kebanyakan orang Arab, yang mana orang Arab ni anak perempuan dia tu dia pandang hina. Anak perempuan ni dia bunuh jadi awal. Betul-betul dia bunuh tu. Kalau hak tak teruk pun dia agak kasta yang kedua, yang ketiga, itu perempuan. Jadi orang Islam, jadi orang perempuan ni senantiasa rendah kedudukannya di dalam masa jahiliyah. Sehingga Islam hari ini Islam mengangkat martabat orang perempuan. Tapi masih lagi ada orang panggil saki baki perasaan. Mana? Iaitu apabila anak perempuan dia tu
berkahwin, maka bila dapat cucu, maka tidak dianggap sebagai cucu dia. Dianggap cucu besan dia. Dia dah cucu besan. Dia cucu dia. Sebab anak tina. Kalau anak laki-laki yang kahwin, dapat cucu, baru cucu dia, bukan cucu besan dia. Sebab ni anak laki-laki saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala jadikan Rasulullah itu sebagai pemecah budaya jahiliyah yang masih melekat kuat. Cucu anak perempuan ke cucu anak laki-laki ke sama saja menyambung zuriat. Cuma pada ilmu nasab, dari segi nak makan harta pusaka dan sebagainya, itu saja dibuat kira sebagai nasab bapa. Sebab tu nasab bapa tu tak kuat. Hanya sampai dengan 3-4 jalan saja. Jimuk dalam nikah yang sah, atau jimuk hamba perempuan yang milik dia tidak ada suami baginya, baru boleh nasab bapa. Ataupun jimuk syubhat, wati syubhat. Wati syubhat ni sama ada syubhat tempat ke, syubhat dengan akad dia ke kan. Mana nikah yang ada ulama kata sah, ada ulama kata tak sah. Itu masuk wati syubhat je kan. Dia tak panggil zina. Itu zina kan. Dapat anak dengan 3 jalan ni baru boleh bempak. Tapi kalau bempak pasti, walau dia zina pun dapat anak. Anak siapa? Anak dia. Dekat perut seorang perempuan tu, anak siapa? Anak siapa dalam perut? Tak tahu kok, tiba-tiba dalam perut. Gitu kan? Pasti dah anak dia. Bempak tu pasti bempak. Bempak tak pasti. Mereka 3 jalan. Sebab tu nasab mok kuat daripada nasab bapa. Tu mati tak sebut nasab apa dah. Sulaiman bin Zainab. Kayak gitu. Jadi nasab bapa kau nasab mak kau, Islam ini tidak mengkastakan. Ini bukan jujur aku. Jujur biasa lagi. Main mobile saya sampai sini. Tidak gitu. Karena Rasulullah tu dapat cucu melalui apa? Menantunya, bukan anak dia. Mana? Iaitu Ali bin Abi Thalib, kahwin dengan Fatimah bintu Muhammad. Kayak gitu. Dapatlah Hasan dan Husain. Hasan dan Husain inilah yang menurunkan kepada zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Baik, Nabi. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhani ialah awalun nasi Islam. Awal-awal manusia yang awalun nas ay minas sabi begitu apa? Awal-awal manusia di kalangan budak-budak Islaman, disebut keislamannya. Di kalangan budak-budak yang mula-mula masuk Islam ialah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itulah. Dan tidak pernah menyembah berhala Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tak pernah. Maka sebab itu antara juga ulama kata kenapa dinamakan karamallahu wajhah, karena wajah Sayyidina Ali ini tidak pernah menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala sejak daripada budak lagi. Tapi kau yang kuatnya kata karamallahu wajhah itu, ulama-ulama kita membalas kepada Nasibiyah. Nasibiyah ni kelompok yang menentang Sayyidina Ali. Dia ada dua, satunya Rafidiyah, kelompok yang kuat melampau membela Sayyidina Ali, Rafidiyah. Satu lagi dipanggil Nasibiyah. Kalau Rafidiyah tu kita panggil Syiah lalaninya. Walabah menang nama Syiah di atas Rafidiyah. Padahal zaman dulunya Syiah tu semua Syiah. Syiah Ali dipanggil Syiah, Syiah Muawiyah dipanggil Syiah. Syiah ni orang panggil pengikut. Ngikut Muawiyah, Syiah Muawiyah. Ngikut Ali, Syiah Ali. Kerana Syiah tu bahasa awalnya ialah politik, bahasa pengikut. Ini pengikut Imam Ali, ini pengikut Sayyidina Muawiyah. Jadi Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Tapi menang sekarang nama Syiah ni di atas Rafidiyah. Kerana Syiah Ali Rafidah, Rafidiyah gitu. Adapun banyak di kalangan pengikut Sayyidina Muawiyah tu Nasibiyah.
Dua-dua tu sesat lah kata. Nasibiyah pun sesat, Rafidiyah pun sesat. Bukan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah sesat, bukan. Pengikut bawah ni. Jadi pengikut-pengikut ni, kalau di atas mimbar-mimbar khutbah tu didoakan kepada Sayyidina Ali dengan doa yang sangat keji. Qabbahahullah. Mengkejilah oleh Allah Ta'ala wajahu, akan wajahnya Sayyidina Ali. Minta Allah Ta'ala mengkejikan muka Sayyidina Ali, menghitamkan muka Sayyidina Ali. Maka ulama kita ahli sunnah wal jamaah jawab, karramallahu wajhah, mempermulialah oleh Allah Ta'ala akan wajahnya Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali ni boleh 3 bentuk doa pada diri dia. Satu, taradhi, radhiyallahu anhu, kerana umum sebagai sahabat Nabi masuk. Kemudian yang keduanya, karramallahu wajhahu. Kenapa? Kerana ini telah berlaku oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita nak mengingkari puak nasibiyah, mempermulia oleh Allah ke wajahnya. Kemudian dengan salam alaihi salam. Ini kerana mutaba'ah Sayyidina Ali ini sebagai ahlul kisah, satu maqam yang paling tinggi di kalangan ahlul bait Nabi SAW. Dia panggil ahlul kisah. Ahlul kisah ni 5 orang mana? Nabi sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan dan Husain. Ini ahlul kisah ini, ahlul kisah. Orang yang Allah Ta'ala selimut di dalam, orang yang Rasulullah SAW selimut di dalam selimut Rasulullah ketika mubahalah dengan Yahudi Najran. Gitu. Yang paling ahlul kisah, satu martabat yang paling tinggi di dalam ahlul bait itu dipanggil ahlul kisah. Kemudian ahlul bait fi maqamil madahi itu dikatakan kullu mu'minin taqiyyin, dia orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Taala. Maka tidak syak ragu-ragu para azwaj, para isteri Nabi, para sahabat itu semua ahlul bait fi maqamil madahi. Pada maqam puji, Nabi kata taraktu fikum amrayn la tadillu abada in tamassaktum bihima, kitabullah wa itrati ahli bait. Aku tinggal kepada kalian 2 perkara, tidak sesat selama-lamanya kalau kalian berpegang 2 perkara tersebut. Apa? Quran, itrahku ahlul bait. Apa ahlul bait? Itrahku ahlul bait. Itu artinya di kalangan itrah, di kalangan zuriat-zuriat Nabi yang alim, yang wara', yang beramal dengan ilmu. Gitu. Bukan hanya sebatas dia zuriat Nabi, tidak. Bukan sebatas dia tu sayyid, bukan syarif, tapi mabuk, tokoh agama, jahil, tak sembahyang. Jadi dia ada. Waktu mungkatnya anak Nabi Nuh saja tu innahu amalun ghairu salih, innahu laisa min ahli. Dia kata, "Hei Nuh, Kanaan tu bukan daripada ahli bait. Walaupun dia anakmu, dia zuriatmu, Kanaan." Ya, Nabi Nuh sedih kan, anak dia tak ikut naik bahtera, tak selamat hari ni. Hei Kanaan, semua kata gelar banjir lah ke. Banjir pun banjir, tak saya naik kamu hepok. Ngapok dia tak ikut lagi. Anak Nabi Nuh tu. Tuhan kata innahu laisa min ahli. Anakmu tu bukan ahlul bait. Sebab innahu amalun ghairu salih, kerana amal dia tidak baik, pegangan dia, etikad dia musyrik, tidak mengikut syariat Nabi Nuh, akhlaknya jahat. Gitu. Jadi kalau hanya berdasarkan sayyid, syarifah, syarif, sayyidah, tapi pakai luar itu saja, pakai skirt saja, tak tutup aurat, tak semayang, tak mengikut, maka dia bukan ahlul bait Nabi walaupun dia zuriat. Gitu kan? Ada yang supaya kita tu normal, supaya kita tu orang panggil berfikir dengan secara yang rasional. Jangan jadi lampau dah. Lampau ni kalau di Indonesia tu apa? Hulu, akhirnya susah nak dibuat. Sikat hulu. Apabila semata-mata dia tu zuriat Rasulullah, dia tu keturunan Rasulullah, maka dita'azimi, dihormati, tak kira dia minum air, dia tak semaya, dia curi, dia muapok, dia rogoh bini orang, dia berat, dia berzina anak dara kita, tak boleh menyakiti hati Rasulullah. Ada khurafat yang dimasa ada tu. Biarlah Sayyid tu, Habib tu tak semaya, mata dia mencuri pun, kalau kita biadab dengan dia nanti Rasulullah,
bakal marah pada kita. Maka Rasulullah tidak akan bagi syafaat pada kita, karena di dalam darah, di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tadi ini nak tahu ada darah Rasulullah. Bila dah lama dididik masyarakat tu dengan hulu fit ta'zim, fit takrim, melampau pada membesar aku, akhirnya nak buai tu payah. Nak buai tu payah. Jadi kita tu memuliakan orang panggil ahlul bait Nabi SAW kalau dia zuriat Nabi. Tapi kalau dia baik, apalagi kalau dia alim, maka dia termasuk itrati wa ahlul bait. Kayak gitu. Kemudiannya tak semestinya orang panggil itrah ahlul bait. Ahlul bait saja pun bukan semestinya zuriat ada. Seperti sabda Nabi SAW, Salman minna ahla bait. Salman Al-Farisi itu ialah ahlul bait kami, Nabi. Bilal minna ahla bait. Bilal dia wafat itu ahlul bait aku. Macam mana Salman orang Parsi, orang Ajam, Bilal itu orang Habasyah, orang Afrika, orang kulit hitam, tapi diakui oleh Nabi sebagai ahlul bait. Ini bermakna ahlul bait dari segi sabab, dia bukan nasab. Itu apa? Dengan sebab mengikut Nabi SAW. Dia pakai ahlul bait fi maqamil madh. Ada lagi ahlul bait fi maqamid doa, pada tempat doa macam kita duduk selawat dan sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma tu kira doa. Allahumma ya Allah Tuhan, salli ala sayyidina Muhammad, rahmati di atas Nabi kita Muhammad, penghulu kami Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan begitu juga di atas keluarganya Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi? Fi maqamid doa, pada maqam doa. Kullu mu'minin walau kana asiyan, kata ulama, tiap-tiap orang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul, sekalipun dia kaki maksiat, kita semua ahlul bait fi maqamid doa. Sebab yang berdosa, yang bermaksiat itulah lebih mustahak diberhajat kepada doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, syafaati yaumal qiyamati li ahlil kabair min ummat. Syafaati haqqun yaumal qiyamah. Syafaat benar pada hari kiamat. Syafaati yaumal qiyamati li ahli kabair min ummati. Syafaat aku pada hari kiamat ialah untuk di kalangan umatku yang mengerjakan dosa besar. Maka kita semua ni ahlul bait fi maqamid doa. Jadi tiap-tiap zuriat belum tentu ahlul bait fi maqamil madhi. Au fi maqamid doa, tapi tiap-tiap gitu juga tiap-tiap ahlul bait belum tentu zuriat. Kenapa gitu? Kita kata tiap-tiap zuriat Nabi belum tentu ahlul bait fi maqamil madhi au fi maqamid doa. Karena ada juga yang murtad, ada. Jadi Badri pun ada. Thomas As-Sagaf. Nikah Habib Syekh As-Sagaf, Thomas As-Sagaf. Jadi Badri. Ada lagi nama As-Sagaf, As-Sagaf, Al-Idrus, Al-Yahya, itu semua tu kabilah daripada Bani Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Keturunan Sayyidina Husain lah, keturunan Nabi SAW lah. Kalau nasabnya diselusuri. Tapi ada yang murtad. Pelik kan? Tak pelik. Itu hanya sebatas zuriat, tapi tidak lagi membawa title ahlul bait, sama ada fi maqamid doa, apalagi fi maqamil madhi, pada tempat berdoa atau pada tempat puji. Dua-duanya seperti Kanaan hak Abil tadi, utuh hubungan kekeluargaan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun kalau di dalam IC Kanaan, surat beranak Kanaan tu, kalau pergi pendaftaran negara kan, ada pendaftaran negara kan, IC surat beranak Kanaan bin Nuh. Ya bin Nuh di atas IC, di atas surat beranak, tetapi di sisi agama putus. Orang kafir mana boleh diwarisi kayak gitu. Putus dah, putus. Walaupun mengandungi genetik ataupun mewarisi orang panggil apa? Darah. Itu dah. Baik. Habis itu. Karena kemaksuman, maksum tu tidak ada jaminan yang kepada selain daripada Nabi. Ingat, ini pegangan ahli sunnah wal jamaah.
Maksum hanya untuk Nabi, hanya untuk Nabi Rasul. Nah, untuk Ali, untuk Hasan, untuk Husain, untuk Imam Ja'far As-Shadiq, untuk Ali Zainul Abidin, untuk Muhammadul Baqir, ini tidak ada jaminan maksum. Tetapi mereka itu aulia Allah, zuriat Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, dan mereka itu mahfuz. Mahfuz, bukan mahfuz YB mahfuz, bukan. Nah, mahfuz mana? Nah, dipelihara oleh Allah, tapi sok-sok saja berlaku berbuat dosa. Itu karena mereka tidak Nabi, tidak Rasul. Nah, buat salah itu sok-sok, tidak seperti Nabi Rasul. Nah, Nabi Rasul itu maksum. Nah, jadi kalau kita iktikad selain daripada Nabi itu ada yang maksum, itu bermakna kita sudah lagi melenceng daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Hanya gitu. Seperti Syiah. Syiah itu imam-imam keturunan Sayyidina Husain itu maksum. Imam-imam maksum di mana? Nah, terutama mazhab Syiah Rafidhiyah Itsna Asyariyah. Imam 12. Ya, Syiah ini pun banyak pula mazhab dia tu. Nah, terutama imam 12. Imam 12 semua maksum. Nah, semua maksum seperti Nabi bahkan. Seperti Nabi maksum, seperti Nabi. Tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Gitu. Zuriat wow, gitu juga. Tak boleh dikritik, tak boleh dinasihat, tak. Kayak gitu. Kita tidak. Selain daripada Nabi Rasul, tidak ada jaminan maksum, hanya mahfuz. Mahfuz, nah. Habis itu. Baik. Ya. Jadi kebiasaannya keturunan Sayyidina Al-Hasan itu dipanggil Sayyid. Keturunan Sayyidina Al-Husain dipanggil Syarif. Nah, sebab apa itu jadi lagu itu? Sebab keturunan Sayyidina Hasan itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW disebut kepada Sayyidina Hasan itu Sayyidu Syababi Ahli Jannah. Nah, ketua bagi pemuda di dalam syurga. Kemudian kenapa Sayyidina Al-Husain itu digelar dengan keturunannya Syarif? Karena Rasul Husain itu mulia, Syarif. Begitu juga ada hadis-hadis yang menunjuk panggilan Syarif kepada Sayyidina Husain. Jadi sebab itu keturunan Sayyidina Hasan, laki-lakinya dipanggil Sayyid, perempuannya dipanggil Sayyidah. Kalau keturunan Sayyidina Husain, nah laki-lakinya dipanggil Syarif, perempuannya dipanggil Syarifah. Itu kebiasaan lah. Nah, lebih situ lah. Di sananya ada mereka-mereka yang berbangga menjadi kekeluargaan dengan Nabi SAW, berhubung darah dengan Nabi SAW, lalu dikritik oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis Nabi sebut, Inna ahla baiti yazunnu annahum awlabi. Sesungguhnya keluarga aku, yakni keluarga sini dengan mana kaum kerabat yang mempunyai hubungan darah dengan aku, yazunnu annahum awlabi. Mereka tu menyangka bahawasanya mereka tu lebih aula dengan aku berbanding orang, karena mereka ni kerabat dekat, ada hubungan darah. Walaisa kadzalik, ay walaisal amru waqi' kadzalik. Tidaklah sebenar-benar realitinya seperti demikian itu. Kenapa? Inna awliya'i, sesungguhnya para wali-waliku, kata Nabi, humul mu'minuna wattaquna, mereka yang beriman dan bertakwa, man kanu wa haitsukan, siapapun dia dan di mana saja dia berada. Itulah. Baik. Bagi sebab tu dia panggil apa? Berbangga dengan nasab itu setengah daripada sifatul jahiliyah. Nah, ta'nun nasab pun sifatul jahiliyah. Mana berbangga dengan keturunan setengah daripada pengawal jahiliyah dulu, dan mengkeji keturunan orang lain, mentohmoh pada nasab orang lain juga adalah satu sifat jahiliyah. Itu dah. Habis. Tengok apa kata Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pun termasuk sigharus sahabat, walau dia kibarus sahabat. Dia kibarus sahabat, khulafa ar-rasyidin, tetapi umur beliau dengan Rasulullah itu jauh tinggal. Nah,
Boleh dikatakan dia tu ketika mana Rasulullah umur 40 jadi Rasul, dia masih kanak-kanak. Awalun nas minas sabi Islam. Awal-awal manusia di kalangan budak-budak yang masuk Islam ialah Sayyidina Ali. Jadi umur 40 Rasulullah tu dia masih budak-budak sahabat. Dia boleh dikatakan sahabat yang kecil juga, tetapi kibar di kalangan sahabat yang kibar. Karena Sayyidina Ali ni gagah. Bukan setakat ilmu saja hebat. Sayyidina Ali ni ilmu hebat. Hingga Khawarij dia nak tanya soalan satu soalan, kita tengok Sayyidina Ali ni jawab bagaimana. Apa soalannya? Adakah ilmu dengan harta lebih afdal? 20 orang Khawarij tanya satu soalan yang sama. Sayyidina Ali jawab dengan berlainan jawapan. Akhirnya Sayyidina Ali kata, kalau ada 100 lagi soal orang yang mari nanya kepada aku 100 soalan yang sama, ilmu ke harta mereka afdal, nescaya setiap jawapan itu lain-lain aku. 100 jawapan aku kejawab. Agak alim Sayyidina Ali. Sebab tu Nabi kata, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ni perbendaharaan ilmu dan Ali itu ialah pintunya. Siapa yang nak kepada ilmu, datangilah dia akan pintunya, iaitu Sayyidina Ali. Jadi ta'zimi Sayyidina Ali, menghormati Sayyidina Ali itu bukan syiah. Itu ahli sunnah jamaah. Karena ahli sunnah jamaah itu mencintai sahabat dan mencintai ahlul bait, ahlul kisah, terutamanya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimah dan sebagainya. Jadi kalau Syiah Rafidhiyah itu melampau cinta kepada ahlul kisah, ahlul bait hingga mengkafirkan sahabat-sahabat. Itu Syiah Rafidhiyah. Begitu juga Nasibiyah, mereka tu terlampau membela sahabat sehingga mentahkir, menghina kedudukan ahlul kisah, ahlul bait, hatta memunafikkan ahlul bait. Sama tak? Di kalangan ulama-ulama Nasibiyah, mereka menghukum Fatimah itu seperti munafik. Fatimah bintu Muhammad itu seperti munafik. Bila Fatimah minta harta peninggalan ayah dari Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, Abu Bakar kata, aku pernah dengar Rasulullah kata, kami ma'asyiral anbiya, kami tidak diwarisi harta kami, semua jadi hak Baitul Mal. Maka Fatimah itu terkedu. Fatimah itu terasa hati. Terasa hatinya Fatimah ni katanya buat Nasibiyah sama seperti munafikun yang terasa hati Rasulullah tidak bagi harta ghanimah rampasan beliau. Jahat. Duluan jahat ni, Nasibiyah jahat. Dia terlampau benci, elegi. Tukar Ali, kasih Fatimah, Syiah ni. Itu tadi. Dan punya nama Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dia jadi nak marah. Dia sebab dia melampau menentang Rafidhiyah. Rafidhiyah melampau menentang Nasibiyah. Semua mazhab ni dibina di atas ghadab, benci, dendam, malu. Mana mazhab iblis? Mazhab iblis semua. Kalau ahli sunnah wal jamaah, cinta tak ada. Mazhab mahabbah, mazhab cinta, cinta pada sahabat Nabi, cinta kepada ahlul kisah, ahlul bait Nabi SAW. Cinta dulu, tak ada mentahkir. Kerana Abu Bakar dengan Umar tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mertua Rasulullah. Begitu. Utsman menantu dengan dua anak perempuan Rasulullah, Zulnurain. Nah, Ali lagi Fatimah. Begitu. Jadi empat sahabat besar ni semua keluarga laga ni. Mertua, menantu, mertua tu. Nah, kayak gitu. Jadi mencintai sahabat tu mencintai keluarga. Tidak boleh dipisah-pisah. Sudah. Nah, tengok. Lam yakun, apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu? Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuhnya itu, tingginya badan itu bil tawili dengan ketinggian yang sangat tinggi, wala bil qasiri, dan tidak juga dengan kerendahan yang sangat rendah. Tidak. Artinya apa? Sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu, yaitu ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tadilut tawil. Mu'tadilut tuli, maknanya pertengahan tingginya, tidak terlalu tinggi kalam, tidak rendah kedai tidak. Jadi Rasulullah itu kalau berada bersama orang tinggi-tinggi tidak tenggelam Rasulullah. Dan Rasulullah bila bersama dengan orang yang rendah, itu tertampak Rasulullah itu menonjol. Kayak gitu.
Itu maknanya mu'tadilut tuli atau mu'tadilut tawili. Mana pertengahan ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam, melambangkan apa manhaj yang akan dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana waja'alnakum ummatan inna apa adalah Quran itu ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kata ayat Quran surah ayat dia. Waja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Itu juga punya ayat dan kami jadikan kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasat. Bukan ummatan islamiyatan, bukan ummatan arabiyatan atau malayiyatan atau kelantaniyatan atau selanjuriyatan, nah, atau siniyatan, hindiyatan, nah. Tuhan sebut kami jadikan umat Nabi Muhammad ini ummatan wasato, umat yang di tengah. Di tengah tu maksudnya hebat lah, umat yang paling hebat, nah. Umat yang di tengah, tidak ghulu, tasyadud dan tidak tasahud, tidak ekstrim dan tidak juga liberal, tidak semuanya di tengah-tengah. Itu manhaj agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasatiyah. Nah, di tengah-tengah wasat. Tidak baik habis. Syasnul kaffaini. Syasnu ni ghalidh, kasar, ma'alli, tebal serta lembut. Ghalidh ma'alli itu mana syasnu. Tu ghalidhun ma'alli. Mana tebal tapak tangan Nabi ni, kulitnya tebal tapi lembut, gitu. Tebal tapi lembut, itu mana syasnul kafaini. Tebal tetapi lembut dua tapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qadamaini, gitu juga dua tapak kakinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa lagu tu? Melambangkan Rasulullah ni seorang yang kuat bekerja dan beramal ibadah, kayak gitu. Tetapi mempunyai sisi kecantikannya. Orang kalau kuat kerja, gila dah rasa macam rupa orang comel-comel ni banyak orang kaya, betul? Nah, betul. Orang kaya kan? Orang berapa ni? Tengok. Mana bulu tu nenek tu, tapi macam 40, 30. Pasal dia kaya. Dia makan ubat tu, ubat ni macam-macam ubat, cocok situ, cocok sini. Duduk rumah pun sejuk, sama-sama kita. Nah, dak macam kita kena kerja, tengah panas, kena jual nasi lemak waktu. Nenek abahmu aku 40 ya baru kan? Oh ya, aku nenek baru 40, mocik ya baru, tapi nenek dah memang ni tua belum umur lagi. Kayak gitu. Macam saya orang aku umur 50 ada dekat aku. Dah tua dah umur. Ada orang miskin tu gitulah. Dah. Ulu ke hilang. Orang kaya tu banyak gitu. Banyak apa nak panggil kecantikan, kesempurnaan kecantikan dia tu lebih terjamin, terjaga. Tapi Rasulullah tu dua-dua. Kuat bekerja mana? Tebal tapak kaki Rasulullah dan tebal tapak kaki Rasulullah. Tapi bukan kosong. Macam kita salin orang buat kerja bubur kan. Salin tangan ni dia. Macam kita salin dengan ni, macam salin dengan apa? Dengan minyak tar ke apa, salin orang ke apa? Kosong. Tak. Tebal lagi kasar. Rasulullah tak. Tebal tapi lembut. Okey boleh? Macam kita kan lembut-lembut, tak tebal lah. Nah, macam orang kaya-kaya kan. Kalau salin, Allah halu sama tangan dia. Lembutnya kaji basuh nak pinggir aku kalau buat makan. Orang kaya bibit lah ke. Mu cuba sebegok tu tak bibit.
Nah, dah gitu dia. Ha? Malahnya, lembut tak tangan salah. Oh jangan kau tinggal tak tangan lembut, kayak gitu. Rasulullah tak gitu tak. Rasulullah tu melambangkan seorang yang kuat bekerja dan beribadah. Tapak kaki Rasulullah tu pecah bengkok. Nah, Rasulullah tu bangun tahajud hatta tatawarramat, hatta tatafattarat qadama, sehingga pecah bengkok tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kuatnya sembahyang tahajud qiyamul lail sepanjang malam. Ya. Tapi adakah menyebabkan tapak Rasulullah jadi menggerutu, kasar, lembut? Tebal, lembut. Seorang yang kuat bekerja, tetapi seperti orang yang kaya-kaya. Sya'nuhu kal mali. Mana kelakuan Nabi itu seperti kelakuan raja-raja. Iya. Maka Rasulullah tak akan sedekah. Bukan kelakuan seorang raja maka duit sedekah, duit zakat kepada Allah aja lalu dalam zakat Allah mudah-mudahan tidak dah. Kelakuan raja hanya makan hadiah. Nanti hadis Salman Al-Farisi nak uji Rasulullah, adakah benar Muhammad ni Rasulullah? Dia akak hidangnya, dia kata ke Rasulullah, ini sedekah untuk Rasul kata sedekah bagi ke Rasulullah, tak sedekah karena kelakuan Rasulullah tu kelakuan raja-raja. Nah, baik. Belak Rasulullah tu memang bukan seperti manusia biasa, bukan. Rasulullah tak makan 3-4 hari kat batu di perut, tapi gagah seperti orang bekerja. Kan belak tu? Tak belak. Pergi Khandaq kan itu. Baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sahabat ni baru sehari tak makan ikat batu seperut. Ada 2 hari tak makan, darah nak pecah batu keras. Dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kamu tak makan 2 hari, sehari tak makan, tak gerak, tak mampu nak pecah hati. Rasulullah kata mana hati tu? Rasulullah berakak jago, akak ni baju sel. Sahabat tengok, Allah tak tokok batu perut. Mana 4 hari Rasulullah tak makan. Apa pecah batu perut halu. Kan lek tu. Lek. Kau tak lek. Takut ia cocok obat. Rasulullah mana ada zaman tu obat biu tak ada. Nah. Tu mukjizat Rasulullah, boleh katakan mukjizat ya. Nah, amrul khariqul adab, kalau mencari adab. Kalau para sahabat seperti karamah. Nah, pak biu tak ada. Allahu akbar semaya illa rasa. Tiga tu lah orang jahit kau luka dalam bila. Nah, cabut anak-anak belakang belakang. Kita biu sedar lagi. Aduh, seru ini. Ditidur ke orang tak kabar. Baik. Tu. Dhakhmur ra'si. Dhakhmur ra'si mana kalau terjemah apa? Kabir ra'si, besar kepala. agak itu sikitlah. Dhakhmur ra'si ni bukan nak cerita kepala besar tu bukan dah. Jadi kepala Nabi dengan tubuh tu bersesuaian. Sebab ada orang kepala besar tu bukan ada. Besar kepala yang ni. Tubuh halus kan? Macam Eli Wasyuk. Tak cukup akal juga mereka kan? Susah Somalia apa? Besar kepala jadi tubuh halus je. Okey, mana gitu terjemah tu kadang-kadang terjemah kitab Rumi ni agak itu, tapi tak nanti ke terjemah kitab Rumi. Kalau Arab pun kalau kita tengok dia kata dhakhmur ra'si ay kabirur ra'si, besar kepala. Tapi bukan maksud besar kepala tu besar, kepala besar tubuh kecil, bukan. Yakni kepala Nabi dan tubuh Nabi itu sesuai. Mempunyai kepala yang sesuai dengan badannya. Artinya tubuhnya besar, kepala juga besar, melambangkan kecerdasan akal. Itu kan. Orang ni kalau kepala dia luar, melambangkan orang panggil besar. Kepala dia dahi dia luar, melambangkan besar kepala. Biasanya cerdik. Biasanya lah. Kalau besar sebab penyakit tu tak dah. Kurang makan. Biasanya
cerdas, bijak. Biasanya balik. Itu dah. Dakhmul karadisi. Tengok. Sebab tu kata tadi bukan kepala besar tu berkecek. Tengok. Dakhmul karadisi ay kabirur ru'usul izam. Ru'usul izam di mana segala sendi tulang, tulang sendi ni. Karadis mana azamul mankibain wa rukbatain. Mana kepala bahu, lengan, otot-otot, kita kata sendi-sendi, tulang-tulang sendi ni besar, gagah. Tu macam bukan kita lembek, agak bawah ni ada. Ada. Rasulullah ni sendi, tulang-tulang sendi dia tu besar-besar, kerak-kerak. Tidak. Itu maknanya dakhmul karadisi. Jadi sebab tu kepala dengan badan Nabi itu bersesuaian. Sebab tubuh badan Nabi SAW punya tulang-tulang sendi pun dakhmul karadisi, besar, gagah. Tidak. Sebab tu jauh di antara dua bahu Nabi SAW. Lepas dah hadis dia. Lepas dah dia. Ba'idu ma baina mankibaini. Kan kita? Allah hadis lepas. Jauh barang antara dua belikat Nabi. Itu melambangkan apa? Melambangkan dada Nabi itu bidang, tinggu ke depan. Macam kita tu bukan ba'id, qaribu ma baina mankibain, dekat barang antara dua bahu kita. Sebab kita dada kelak masuk dalam, perut kita ke depan. Dipanggil puji. Itu beza dengan Nabi SAW. Nabi tu dah bahu dia tu jauh, mana apa? Dadanya bidang. Baik. Melambangkan Rasulullah ni orang yang kuat bekerja lah. Bukan boleh sampai atas sedikit Rasulullah berasa saja. Tawilul masrubati. Gambar lagi tu. Tawilu panjang. Tu al-masrubati. Gambar al-masrubati tu. Asy'aru bulu-bulu, asy'aru daqiq, bulu-bulu yang halus, yang nipis. Min lubbati, daripada lubbah ni ai sadri, ila surrati, hingga kepada pusat. Mana bulu dada. Tu Rasulullah tu mempunyai panjang bulu dada. Itu makna masrubah. Masrubah ni maknanya bulu dada. Bersambung. Yasilu ma baina sadri ila surrah, sya'run daqiqun fi khatti tawil. Itu maksudnya bersambung bulu di antara dada hingga kepada pusat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulu-bulu yang halus itu bersambung pada garisan yang lurus, yang panjang gitu. Jadi Rasulullah tu punya bulu dada kan. Tak perlulah kita pergi beli minyak bos. Saya nak tiru Rasulullah beli minyak bos cuma dada. Nak pakai ada bulu-bulu dada. Ini semua ni bukan orang panggil sunnah yang dituntut untuk kita ikut. Cuma nak cerita khalqin Nabi, kejadian rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada bulu dada kan, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ada bulu dada ya Allah. Mudah-mudahan boleh dapat pahala ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan tengok saya ni ikut Rasulullah ni ada bulu dada ni yang main. Begitu. Bukan waktu hak disuruh ikut Rasulullahnya. Innaka la'ala khuluqin azim. Suruh ikut tu akidah, syariah, akhlak. Kalau kita tu kalau ikut Rasulullah tu, itulah janggut, jubah, serban. Itu dia panggil sunnah jibiliyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut. Jadi kalau orang itu kotor, awak ni tak ikut sunnah Nabi, awak ikut tojang. Sunnah jasa kotor. Pak Rasulullah tu sekali je dalam orang Rasulullah. Cukup haji wada. Kan gitu. Sekali ke dua kali. Silap dua kali ke gitu ya. Sekali ke dua kali ya Rasulullah cukup. Ya kan? Rasulullah tu senantiasa rambut panjang. Wafrah, limah, jumat, wahga arba' wadair, diikat jaling. Kocak, pak kocek ni ikat rambut Rasulullah. Cuba kalau kita sekarang
Ustaz panggil rambut oceh, Pak. Apa kata ibu-ibu? Mesti kata ini ustaz kau jing. Nah, pakai cipak oceh. Padahal itu sunnah Nabi tu. Sunnah Nabi. Tapi bukan sunnah yang dituntut berat untuk kita ikut. Tapi kalau kita ikut, niatnya ikhlas nak ikut dapat sunnah Nabi, dapat pahala. Tapi bukan di situ semata-mata. Tu. Bukan di situ semata-matanya orang panggil ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok rambut awak ni tak ikut sunnah Nabi dah. Pasal terlalu kerinting sangat atau terlalu lurus sangat. Rasulullah tu antara kerinting dan lurus, ikan mayang. Awak lawan sunnah Nabi, boleh kata itu? Ada. Sama juga janggut pun misalnya begitu. Di zaman Rasulullah tu menyalahi Yahudi Nasara karena pengenalan identiti keagamaan manusia di zaman Rasulullah ditampok pada wajah, selain daripada pakaian itu wajah. Ia ini bagaimana? Yaitu kalau orang Kristian, orang Nasrani, kebiasaan mukanya iaitu dicukur janggut, licin, janggut itu tak ada. Kemudian misa itu disimpan lembab. Ya kalau tengok muka tu tahu dah, Nasara ni, Kristian ni, tak ada tanya isi lah. Tu misal apa? Janggut licin. Itu Nasara. Kalau Yahudi balik, janggutnya lembab, misanya licin. Sebab tu dia musuh benar. Sebab tu orang Kristian yang menyokong Yahudi Zionis ni memang kita rasa belah. Sebab musuh yang sangat besar bagi Kristian tu Yahudi. Orang Yahudi lalu depan masjid, dia tak ludah. Pakai ibu-ibu Masjid Al-Aqsa tu, ibu-ibu ke anak. Bukan ada kalau tempat Masjid Ibrahim tu, bahagian Nabi Yaakob, Nabi Ishak itu tak boleh orang Islam masuk. Itu sebab ini Nabi kami. Nabi Yaakob kan Israel. Israel itu digelar kepada Nabi Yaakob, Nabi Ishak ayah kepada Nabi Yaakob. Jadi dia klaim hak dia. Dia lebih menghormati orang Islam daripada orang Kristian. Orang Kristian kalau dia ada tempat gereja, dia ludah. Dia benci pada Kristian. Dia tuduh ibu Maryam zina dan sebagainya. Itu Yahudi. Maka tampak identiti keagamaan pada wajah Yahudi itu menyalahi Kristian. Mana? Kalau Kristian tu lepak misai cukur janggut, Yahudi lepak janggut cukur misai. Gitu. Maka Rasulullah tu suruh menyalahi Yahudi, khaliful Yahud dan Nasrani, menyalahi oleh mereka Yahudi dan Nasrani. Mana? Ia tu rapikan janggut, dibawa pada segenggam kamu bentuk, rapikan janggut dan nipiskan misai. Jadi kalau orang tengok tu, agama apa ni? Kata ni, tak pernah tengok ni. Agama apa ni? Yahudi pun dah. Kata Yahudi, janggutnya nipis kan, dan janggutnya apa? Segenggam, janggutnya rapi dah, rapi. Nak kata Yahudi kan, janggutnya rapi, Yahudi doang, janggutnya bawah itu. Misa pun ada. Nak kata Kristian, misa ada, janggut pun ada, misa nipis. Agama apa ni? Islam. Ada agama baru namanya Islam. Jadi tujuan dakwah tak? Zaman sekarang tu identiti agama tu pada wajah. Tak ada. IC untuk makan dengan hari ni bulan Ramadan. Penguat puasa hari tangkap tempat tak puasa. Muka dia sampai macam Cina. Kata saya orang Cina lah. Cina tak Cina main dengan IC dulu. Saya Cina itu Kristian lah, bukan Islam. Kristian tak Kristian main dengan IC. Buka-buka Islam. Nipu boleh. Sebab mata dia sempet. Dia tak tahu duduk dia kemakan kat tengah hari. Dia tak boleh ngajar dengan muka ni. Muka dia boleh nipu. Tak manis. Sebab identiti kita tu tidak lagi pada pakaian. Kita dah bercampur lah. Mana ada zaman tua pakai t-shirt ni, pakai kemeja ni dah? Tak ada. Zaman tua tu baju Melayu, samping kan gitu. Tengkolok mana kalau orang-orang seperti hantu tu di New York, orang tak orang Melayu. Orang tak perlu IC pun ada pakaian. Ini Melayu ni. Sebab pakai tengkolok baju. Itu identiti, wajah, pakaian. Sekarang ni mana ada? Dia lebih Amerika daripada Amerika lagi.
Nah, loh, punya kamu orang mereka, orang Melayu, dah ilah, kayak gitu. Identiti itu tidak lagi pada rupa, wajah, pakaian. Dah, isi. Tengok pasport. WhatsApp tu, ngora, dia kacau saya itu, Amerika. I'm American. Kapal bapak ni tengok pasport Malaysia. Ayo nak tipu. Nah, zaman sekarang tu taghayurul ahkam, taghayurul azman. Ubah hukum. Kayak gitu. Itu cara saya pegang tu gitu. Sebab tu dia selamat. Tengok gambar-gambar ulama, tokoh-tokoh ulama Kelantan. Ada yang misal tu Bang Guru Haji Omar Sungai Keladi. Misal tu macam KFC tu. KFC tu. Jangan kau licin, tak ada. Apa nak kata, tak kata tu Guru Haji Omar Sungai Keladi tu Kristian tu. Adik-beradik dengan Kentucky Fried Chicken. Alim tu. Tuan Guru Haji Omar Sungai Keladi juga buka. Tengok dalam buka pun tu. Misalnya gini. Jangan kau licin. Pakai sulban. Kita pun ada pelik. Patut tu guru kena jangan ngomong. Dah, ulama tu dia faham cara yang lain. Tak seperti kita faham. Apa dia panggil? Literal, tekstual gitu. Literal gitu dia. Ulama tu dia faham kenapa suruh, kenapa Nabi suruh gitu. Nah, habis. Sebenar-benar sunnah Nabi itu ialah tutup aurat. Nah, itu dah. Berakhlakul karimah, berakidah ahli sunnah wal jamaah, menegakkan syariat. Itu sunnah Nabi. Soal dia nak pakai kopiah ke, nak pakai songkok ke, nak pakai serban ke, nak pakai baju Melayu ke, nak pakai kurta ke, itu budaya. Yang penting tutup aurat. Itu ya. Senang ya, senang. Awak tahu ni, saya tengok selalu pakai baju kurung. Awak ni tolak Islam ke? Kalau Islam kena pakai baju jubah lah, Arab. Nah, kena Arab lah, kan? Kena jubah, kena serupang. Dah itu kebudayaan. Nah, tapi kalau kita pakai jubah, pakai serban, kita niatnya ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Jangan salah faham tu. Lama kata ustaz menghina jubah, menghina gamis, menghina serban. Bukan. Ini supaya kita faham. Ikut Nabi itu bukan di situ. Bukan selesai dengan serban, dengan janggut, dengan jubah, dengan kayu sugi duduk sini bergambu gitu. Alhamdulillah, saya paling sunnah sekali. Bukan itu. Tapi mulutnya maki hamu, caci orang, mufak, mengeji, deki. Itu bukan jubah Nabi Muhammad. Itu jubah Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, sebab Abu Lahab, Abu Jahal. Sebab Abu Lahab, Abu Jahal dulu tak pernah pakai baju t-shirt. Tak pernah. Suwaji tak pernah pakai. Nah, idza masya, apabila berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takaffa'a takaffu'an mana ilal aman, cenderung ke depan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan, Rasulullah berjalan ni dia tidak santai, tidak orang panggil bukan gitu. Tapi Rasulullah berjalan ni dia mesti gagap macam ke depan. Seorang yang menuju ke depan. Mala ilal aman. Itu mana takaffa, mana cenderung sedikit ke depan. Seorang yang berketerampilan lah kalau jalan itu nampak berubah. Buka condong gitu bukan. Bukan gitu. Tu tak tahu tu nak tojok siapa, tak tahu. Muka gini, ada budak buat itu. Kata Rasulullah jalan gini, dia buat anak pun ni. Jadi atau berkat Rasulullah jalan lagi tu. Nah, Rasulullah tu berjalan tu tenang, laju sedikit dan orang panggil mala ilal amam, sedikit condong ke depan. Menambahkan Rasulullah berjalan tu dengan gagap. Tapak kaki Rasulullah tu jatuh ke api. Bukan begini. Orang kalu tu jadi orang kalu tahu di mana tak kenal tu. Rasulullah tahu kaki jatuh, tapi laju. Nah, dan Rasulullah kalau orang panggil, Rasulullah tak panggil. Apa? Dah gitu. Rasulullah akan berpaling dengan sekelia badan dia. Untuk menunjukkan Rasulullah bukan orang. Lorak kalu. Nah, kalau orang kan, "Ma, ai minta, nak diam, mudah." Gitu. Nah, tak paling dah. Tapi Rasulullah tak kalau ya Rasulullah akan paling tubuh. Bermakna Rasulullah soal yang tenang.
Dah. Kalau tidak takafuan, berarti Rasulullah yang banyak berbuang masa, jalan ringan. Hantar tangan dalam poket. Relax jalan. Dak, bukan gitu, bukan Rasulullah itu dah. Iza masya takafuan. Apabila jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takafuan mana? Ai mala ila al-amam. Cenderung kepada depan. Lagu mana? Seolah ka'annama yanhattu min sababin. Tu ka'annama seolah-olah Rasulullah ni yanhattu turun min sababin daripada tempat yang tinggi. Al-makanul munhadid, mana tempat yang tinggi. Tu. Seolah-olah Rasulullah ni jalan ni seperti orang yang turun daripada tangga ataupun tempat yang tinggi tadi kan. Macam mana kalau kita turun tangga? Agak laju. Dia tak seperti kita naik tangga. Kalau orang naik ke Teh Highland ataupun kamera ke lagu mana, slow kan? Bila naik kan slow, berat kan? Kita naik tangga kan berat, betul tak? Slow. Tapi kalau turun, laju je. Memang gitu. Artinya Rasulullah tu laju jalannya. Tapi bukan laju-laju sangat. Seolah-olah seperti orang yang turun daripada tempat yang tinggi. Bagaimana kita turun tangga? Kita turun tangga tu dengan mata ke bawah memandang. Serta kita turun tu melihat pada kaki kita, takut salah tak jejak kan? Dulu kan kita. Biasa kan kita kan? Ingat kan ada tangga. Aduh kayak. Rupanya silap, tangga lepas dah. Maknanya kita tak perhati. Kita pergi rumah orang tu tengok lampu lilak-lilak dia. Turun lampu ada. Okey kita. Kita tengok bawah. Kena tengok bawah. Rasulullah menunduk pandangannya. Ka'annama yanhattu min sababin. Seolah-olah turun daripada tempat yang agak tinggi. Habis itu. Lam ara qablahu, tidak aku lihat sebelumnya, tidak lam ara, tidak pernah aku lihat qablahu, sebelumnya, sebelum Nabi SAW, wala ba'dahu, dan tidak kemudian daripada Nabi SAW, mislahu, akan seumpama Nabi SAW. Mana? Tidak pernah aku lihat sebelum Nabi dan kemudian daripada Nabi SAW akan orang yang seumpama dengan Nabi itu tak ada. Artinya Rasulullah ni satu-satu ketunggalan pada cantiknya, pada kesempurnaannya di kalangan makhluk Allah. Gitu kan? Itu dah. Itu. Tidak ada orang yang boleh menandingi kecantikan Nabi, keelokan rupa paras Nabi, kesempurnaan kejadian tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kita puji Nabi itu tak ada hal. Pujilah Nabi. Hanya kita tinggal sebagaimana apa didakwa oleh Nasara, Yahudi Nasara kepada Nabi mereka. Da'mat da'athun Nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtahimi. Kata Imam Busairi dalam kitab Qasidah Burdah. Da'mat da'athun Nasara fi nabiyihim, tinggal olehmu akan barang yang didakwa akan dia barang oleh Nasara pada Nabi mereka itu. Jangan mengikut macam Nasara Yahudi. Uji Nabi Isa itu melampau hingga meletakkan ketuhanan. Macam orang sekarang ni ada dah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Muhammad. Tiba-tiba jadi gitu. Ni dalam Facebook saya share. Gila lah ini. Tak tahu ngaji di mana orang gitu. Tak pernah mondok, tak pernah madrasah. Tengok gambar-gambar dalam Facebook tu dulu hero-hero lah. Tahu ngaji mana? Tiba-tiba dia ni pakai super macam Habib Omar. Gambar apa letak dengan ulama-ulama ni. Jadi bawa fitnah pula kepada ulama-ulama sebenar. Lepas tu bercakap benda-benda karut-karut di Facebook. Kan pernah diundang mengajar kuliah tauliah, betul? Ada. Dia tak pernah madrasah, tak pernah mondok. Tapi dia mengajar la ilaha illallah, sebenarnya maksud dia ialah tidak ada Tuhan melainkan Muhammad. Muhammad ialah Tuhan, Tuhan ialah Muhammad. Berat lah tu, berat. Jadi orang Nasara juga. Kan gitu? Bukan kalau tengok lagi pada Nasara. Pasal Nasara tu dakwa Isa tu anak Tuhan. Bukan Tuhan. Cuma bila anak membawa genetik bapa.
Nah, jadi genetik ketuhanan itu turun juga kepada Isa sebab dia tu anak. Anak. Macam anak kita lah. Takkan tak ada sikit pun serupa kita dengan bini kita. Mesti ada juga. Muka macam ustaz. Tapi perangai macam bini ustaz. Kayak gitu. Dia ada mewarisi genetik bapak dengan mak ni. Kayak gitu. Jadi bila Isa tu anak tu, automatik Isa tu mewarisi genetik tu jadi Nasara. Jadi dia Nasara tu tak berani nak kata Isa tu ialah Allah. Tak berani. Nah, mereka ada juga nama mazhab dia. Tapi kebanyakan Nasaranya bukan Isa tu ialah Allah. Isa tu anak Allah. Al-Masih Ibnullah, anak laki-laki Allah. Ini teruk pada Nasara lagi. La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya tidak ada Tuhan melainkan Muhammad. Karena Allah Muhammad itu sama. Dakmat da'atul Nasara fil hingga olehmu apa yang dakwa oleh Nasara pada nabi mereka itu, wahkum bima syi'ta madahan fihi wahtakimi, dan hukumlah dengan apa yang kamu kehendak pada nisbah pujian kepada Nabi SAW. Dan karena sahabat-sahabat puji dia, ni puji ni. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislan Nabi SAW. Tidak pernah aku tengok sebelum Nabi dan selepas Nabi wafat orang yang seumpama Nabi tak ada. Hanya Nabi satu-satunya. Kayak gitu. Puji ke maki ke? Puji. Maka memuji Rasulullah dengan qadar pujian yang seperti ini ialah sunnah para sahabat Nabi. Ada yang kita kata jangan puji Nabi. Patut kalau jangan puji Nabi suruh maki Nabi kan. Ingat tu. Ni Ustaz Wahabi ni, jangan tak puji-puji Nabi. Apa puji-puji Nabi? Kita dah baca qasidah, burdah, baca bersanji dan sebagainya. Itu memuji Rasulullah. Qasidah madaih dia panggil, memuji. Jangan tu puji Nabi, melampau. An-nahyu 'anil syai' amrun bidihi. An-nahyu 'anil syai' amrun bidihi. Tegah daripada buat sesuatu, tegah. Larang orang jangan puji Nabi. Pada makna suruh lawan bagi puji. Apa? Maki. Berat tu. Pujilah Nabi SAW. Tapi jangan sampai melampau menuhankan. Jangan. Itu ya. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula. Rawahu meriwayatkan dia ini hadis Ahmad bin Hanbal oleh Imam Ahmad bin Hanbal al-Musnad, Imam Ahmad bin Hanbal wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Kemudian hadis yang ke-6 pun sama seperti hadis yang kelima. Ada sama deh. Dia kata hadatsana Sufyan bin Waqi'in qala hadatsana Abi 'anil Mas'udi bi hadzal isnadi nahwahu bi maknahu. Dengan ini sana akan seumpamanya dengan maknanya. Jadi seumpama hadis yang kelima. Kita sambung semula pula hadis ke-7 dulu. Hadatsana Ahmad bin Abdat ad-Dabiyyu al-Basri wallahu a'lam wa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairil ajilihi wa ajilihi wa alihi wa lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa aqwalin wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa aqwalin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شرهم وجمعهم وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مدرك السلام ويا الأحزاب اهدم أعداء المسلمين وانصر المسلمين عليهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والمجرمين. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن أعوانهم. اللهم صل على النبي المستضعفين في الوصفين خصوصا في غزة الإسلام. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا حسنا برحمتهم وألقنا في طريقتهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب